Ni yang terbaru. Tahun lepas. Soalan bodoh lagi datang. Dia bergaduh dengan kerani saya depan. Dia bergaduh. Saya tanya apa yang rendah. Saya telefon kerani apa yang rendah ni. Ustaz, dia tak ada temu janji. Dia nak jumpa dengan Ustaz. Saya tak bagilah. Tiba-tiba nak rendah masuk je. Dia apa masalah dia? Ada hal kata dia. Tak apalah. Panggil lah masuk. Saya pun panggil dia masuk. Apa hai bang? Amboi Ustaz. Susah benar jumpa Ustaz ngalahkan YB. Kena seliang kata saya. Jumpa YB tak susah macam ni. Saya cakap, ramai orang berkata bang, kalau abang tak ikut queue marah orang pula. Orang lain dah temu janji dah sebulan abang. Duduklah bang, tak apalah. Apa masalah abang? Okey Ustaz, senang cakap. Ustaz tengok saya. Okey, sekarang Ustaz tengok saya. Kenapa Ustaz tak kata saya ni Imam Mahdi? Sudah. Ustaz bagikan alasan kepada saya kenapa saya bukan Imam Mahdi. Saya kata wayar putih pula dah. Orang lain cakap saya bukan Imam Mahdi, sedangkan saya ada ciri-ciri keimaman Mahdian itu, kata dia. Saya kata, saya tengok badan dia tegap. Orangnya besar dia ni, kalau dia rimbuk saya, tak bangun dah saya tuan-tuan. Kalau saya kata dia bukan Imam Mahdi, mau dia cekak saya buat smackdown. Saya cakap dekat dia, abang nama apa? Saya tengok abang bulu kening tu bercantum. Macam ciri tu ada lah. Dia punya dahi pun luas, lapang, adalah putih, kulit pun macam ada ciri. Tahu pun tak apa, yang ni lah saya nak. Nampak? Orang lain tak nampak Ustaz. Ustaz nampak. Tapi abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Abang duduk di mana? Cemur kata dia. Yang tu silap abang. Imam Mahdi cakap Arab. Jadi abang tang situ silap abang. Abang bukan Imam Mahdi abang. Oh ya Ustaz ya. Imam Mahdi cakap Arab. Situ lah tak betul tu bang. Oh ya. Saya sampai sekarang berdoa tuan-tuan. Janganlah dia masuk kelas bahasa Arab tuan-tuan. Lagi 2 tahun dia mengaku pula. Ana kalim fil lughatil arabiyyah. Mampu itu tuan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketahuilah wahai saudaraku, orang yang dua muka ini sejahat-jahat orang di negeri akhirat. Jikalau dua mukanya itu bukan kerana muslihat agama. Ada manusia yang depan kita ni baik, belakang ni subhanallah. Sebab tu hari ni manusia dia melihat kepada packaging, labeling. Orang kita melihat kepada packaging ni masalah. Sedangkan Tuhan tidak melihat kepada luaran kita, packaging kita. Nak buat apa nama package macam mana? Kita sekarang melihat. Tuan-tuan tengok saya pakai baju pink pula. Tak ada. Pakai ceramah pakai baju batik pink pula. Macam orang Kelantan. Macam orang Kelantan. Pink nampak. Tuan-tuan nak banding dengan saya dengan Datuk Nurdin ni tuan-tuan, menang dia. Dia dengan jubah, Tan Sri dengan jubah, saya dengan baju batik. Dia orang ni lebih bertakwa daripada kita. Tengok serban, tengok selempang pula. Allah. Yang mai ceramah tu pula songkok GST. Ni songkok GST ni, geng songkok tinggi. Kompom tak ada iman, lemah iman. Dah, Islam dia tak, Allah Ta'ala dia tak tengok pada luaran macam tu. Dia tak tengok warna kulit, dia tak tengok hitam putih, dia tak tengok cerah gelap. Tuan-tuan malam ni pakai jubah pun bagus, pakai baju Melayu pun bagus, janji tutup aurat. Janji pakaian bersih, janji pakaian cantik. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah. Baik, pakailah perhiasan kamu bila ke masjid. Pakaian Tan Sri Datuk ni inilah tercantik bagi mereka. Jubah beli kat Madinah, silakan. Pakaian Abang Haji kita ni inilah yang tercantik pada dia, silakan. Saya bawa 8 lai baju tuan-tuan, nak ceramah sampai hari Ahad. Inilah pakaian saya yang tercantik 8 lai pada rumah. Saya pakailah. Allah kata pakailah yang tercantik bila datang ke masjid. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia tak tengok luaran, yang Allah Ta'ala tengok dalaman hati kita. Bersih ke hitam ke hati kita.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tengok baik tak baik pada agama, bukan letak pada songkok, bukan letak pada serban saja. Allah kata dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu nak kenal tak pembohong dalam agama? Pembohong dalam agama ni ialah siapa? Orang yang tak peduli anak yatim, orang yang tak bagi makan kepada fakir miskin. Itu namanya pembohong di dalam agama. Walaupun saya pakai jubah, serban besar bakui, anak yatim saya tak tolong, fakir miskin saya tak tengok, saya pun dusta. Zul wajahain yang kita duk baca ni. Allah duk terang kepada kita, zul wajahain. Kamu nampak Islamik, anak yatim kamu tak peduli, fakir miskin kamu tak kisah. Namanya zul wajahain. Dua muka. Yang kedua, apa dia yang dikatakan dua muka lagi? Bakhil, kedekut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita, di antara ciri-ciri orang bertakwa, mesti Allah Ta'ala sebutkan di antaranya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk pada orang bertakwa. Siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib, percaya pada ghaib, orang yang beriman. Yang kedua yang mendirikan salat, yang ketiganya ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang yang Allah bagi rezeki dan dia infakkan pada jalan Allah. Sifat orang bertakwa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni ada wang, ada harta, tak infak, belum bertakwa. Tadi saya sebut pada tuan-tuan, Ali Imran 133, 134. Cepat-cepat bertaubat. Allah sediakan syurga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Tuan-tuan jangan bayangkan syurga ni seluas macam masjid ni. Masjid ni siapa yang lewat duduk luar, penuh. Siapa yang lambat duduk di luar. Siapa lambat tu duduk bersila kat lantai bawah. Dia tak boleh masuk lah. Tuan-tuan boleh tak kalau masuk syurga, boleh tak sesak macam ni? Ada tak malaikat duduk tepi pintu syurga? Minta maaf ya, syurga penuh. Ada agak-agak dialog tu, ada skrip tu. Malaikat duduk dekat pintu syurga, minta maaf, syurga penuh. Siapa suruh lambat? Penuh. Lambat keluar, kata dia. Makcik tu cakap, takkan satu tempat tak dapat malaikat, satu tu makcik je. Makcik nampak tak yang last kali tu? Punggung dia betul-betul dekat pintu syurga, makcik. Mana lagi nak muat makcik? Tuan-tuan, dialog ni takkan ada di hari kiamat. Makcik cakap, bagilah satu tempat duduk je lagi malaikat. Oi, tak boleh, faham tak? Habis tu makcik nak ke mana kalau syurga tak masuk, tak boleh? Neraka kosong banyak. Tuan-tuan, siapa-siapa pun boleh masuk syurga. Allah bagi pada orang bertakwa. 134. Siapa orang bertakwa? Allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang memberi ketika dia senang dan ketika dia susah, ketika dia gembira dan ketika dia sedih, dia boleh sedekah. Ini sifat orang bertakwa. Yang ni tuan-tuan yang kita nak. Berapa banyak orang yang ada wang tapi tak nak infak. Berapa banyak orang yang ada harta tapi kedekut. Kita takut dia jadi zul wajahain. Dia tak nak tolong diri dia sendiri. Daripada ayat inilah tuan-tuan, saya lancarkan kutipan dana untuk masjid kita, program dan aktiviti di masjid di masa yang akan datang. Saya lancarkan. Jadi kalau tuan-tuan nak selamat pada zul wajahain, baik masuk derma tuan-tuan. Minggu lepas, 2 minggu lepas, saya lancarkan kutipan derma untuk masjid. Bila tabung berjalan, pengutik derma tu berjalan, ada satu hamba Allah tu tuan-tuan, dia buat bodoh. Tak masuk pun duit dalam tabung tuan-tuan. 2 hari lepas tu meninggal tuan-tuan. Jadi siapa-siapa nak rasa meninggal, buatlah tuan-tuan. Yang anda faham, tak faham sudah tuan-tuan. Baik. Kemudian, maka orang yang dua muka itulah orang yang ada 2 kelakuan. Pergi ia merupakan diri kepada seorang itu sebagai kawan, sebagai taulan yang sebenar, cukup dengan manis tutur katanya, perangainya lemah lembut, mengambil hati dan mengambil rahsia orang yang diperginya.
dan dicacinya orang lain lawan kepada orang itu, diadakannya pula barang yang tidak ada, dan dipujinya orang yang diperginya, dikatanya tak patut betul orang itu. Ini dia tuan-tuan, manusia yang kita sebut sebagai Zul Wajahain. Depan kita dia puji kita, dia duk kutuk orang mana.